Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan. Bella, jika anda ikuti kami daripada pagi tadi sebenarnya 7.30, 8.30 awal ni pagi bersiaran langsung dari MyTech Kuala Lumpur. MyTech Kuala Lumpur bersempena dengan Expo dan juga Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia. Kalau tidak, dulu kita selalu ke Serdang sana, ada banyak macam Maha sebagai contoh kan, antara program-program yang menarik, Nabila. Betul. Dan kita menariknya kita ada rakan situ kat sana, Hakim Rahman. Mungkin boleh kongsikanlah apa yang menarik kat situ, Hakim. Yang menariknya, Nabila, Haris, saya dekat belakang pokok getah ni. Okay. Tapi apa pun, ini antara pameran ataupun reruai yang ada, reruai ataupun booth yang ada dekat sini. Kalau ini ikutkan, ada lebih kurang 350 peserta industri dan negara, ada 32 negara berada di MyACES ini. Sebab apabila kita bercakap mengenai agri komoditi ini, kita mungkin terfikir secara konvensional, tapi tak, sekarang ini bukan begitu. Dia sudah berkembang, dan salah satu yang berkembang adalah contohnya di Majlis Getah Negara ataupun Malaysia Rubber Council ini. Saya di booth di reruai Majlis Getah Negara ini sebab kalau kita bercakap mengenai getah ni, waktu pandemik dulu, masa kita awal tu, kita fikir pakai sarung tangan getah dan sebagainya. Jadi getah tu kita fikir untuk apa? Untuk kegunaan isi rumah, household, seperti sarung tangan getah. Ada di belakang tu produk-produknya. Ada puting susu, kemudian ada belon, dan sebenarnya Malaysia juga antara pengeluar kondom terbesar menggunakan getah juga. Dan getah ini sebenarnya bukan hanya sekadar getah. Kalau kita saksikan, getah ini dia boleh dipelbagaikan lagi rupa bentuknya. Sebab kalau kita lihat, kita ni antara negara yang mempunyai kapasiti ladang getah yang cukup luas, cukup besar sebenarnya. Tapi saya kira sebenarnya untuk saya nak bercakap lebih lanjutlah berkenaan dengan potensi getah ini. Getah ini orang fikir apa? Pagi-pagi tori getah, itulah produknya, sarung tangan, belon dan sebagainya. Tapi it's more than that. Dan industri ini adalah industri yang cukup luas, cukup besar, berpotensi tinggi. Jadi saya kira untuk bercakap lebih lanjut, saya nak bersama dengan Nur Rizwan Ahmad, ini Ketua Pegawai Eksekutifnya. Ya, Hakim, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, Rizwan. Getah ni orang fikir, macam saya sebut awal tadi lah, yang kita nampak kat situ pameran depan tu, sarung tangan, belon, kondom. Itu antara produk asal getahnya lah kan. Tapi sebenarnya dia nilai yang cukup besar. Betul. Ya, mungkin boleh jelaskan sikit potensinya yang mereka tak nampak di luar sana. Orang ingat apa? Getah ni malah nak menoreh getah. But it's more than that actually. Betul. Kita kalau melihat getah ni, nombor satu kita lihat kepada nilai, potensi. Nah, bila kita bercakap tentang mana-mana komoditi, mana-mana produk yang kita boleh jual, kalau saya boleh sebut, nilai ekspor getah dan produk getah negara tahun lepas 71 bilion. Tak ada siapa boleh cakap 71 bilion tu sikit kan? Yeah. Tapi macam Makin cakap tadi, saya setujulah. Bila sebut pasal getah Malaysia ni, orang sebut sebagai sunset industry. Nak kerja industri getah? Tak nak. Sebab apa? Sebab menoreh getah. Itu sahaja nampak. Jadi sebab itu, hari ini Malaysian Rubber Council, tugas kami adalah untuk mempromosikan getah dan produk getah negara. Yang Hakim sendiri tahu tadi disebutkan tentang kita ada produk yang sangat hebat. Sarung tangan getah kita nombor 1 di dunia. Tayar getah kita telah punya sejarah panjang. Begitu juga dengan kondom, kita antara pembekal yang paling besar. Walaupun dari sudut OEM di dunia di dunia. Tapi untuk kita membuat getah ini daripada industri yang orang cakap sunset kepada seksi, sudah tentu kita kena adaptasi teknologi. Jadi hari ini dengan teknologi yang berlaku, ada satu produk yang insya-Allah sebentar lagi akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, iaitu getah yang kita sebut dari ladang ke angkasa lepas. Kalau dah sampai angkasa lepas tak seksi juga, saya tak tahulah. Ini betul-betul pandang ke atas, betul-betul. Bukan pandang ke timur, bukan pandang ke barat, kita pandang ke langit terus. Sebab apa? Sebab ada potensi. Apa yang kita nak buat ini bukan sahaja produk engineered produk yang biasa, tapi kita berjaya menggabungkan natural rubber, getah asli ini dengan grafin. Grafin ini adalah satu komponen yang kita dapat daripada gas metan. Gas metan ini berbahaya, tetapi apabila kita pecahkan dia akan pecah kepada grafin dan juga kepada hidrogen. So dua-dua ini boleh mendatangkan hasil sebenarnya. Tapi yang paling penting sekali, grafin ini bahan, apabila kita gabungkan dengan getah, getah asli, dia boleh menjadi satu bahan yang cukup kuat. Grafin ini, Hakim, dia 200 kali lebih kuat daripada besi.
Wow. Jadi dia boleh digunakan dalam industri aero angkasa. Dan bila kita sebut tentang industri aero angkasa, dia tidak ada limitation kepada kegunaan dia. Jadi ini sebenarnya adalah masa depan getah Malaysia. Bukan setakat hanya hanya produk-produk tradisional yang macam kita sebutkan tadi lah. Alright. Ini antara produk-produk yang tradisional yang sedia ada lah. Betul. Saya kira tak adalah tradisional sangat sebab inilah yang biasa kita lakukan. Cuma apabila bercakap ke angkasa ini satu yang di luar kotak pemikiran. Siapa sangka daripada getah, pokok getah tu boleh jadi bahan produk komponen ke angkasa. Saya cuma nak saya tertarik lah. Mungkin kalau boleh kongsikan butiran sekejap lagi dan pukul 10 pagi nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan merasmikannya. Kita akan dapat butiran lebih lanjut. Cuma kalau Cik Izzuan tak keberatan, kongsi sikit apa yang getah yang sampai ke atas tu. apa komponen, belon ke, alas kaki ke kan? Sebab getah ni secara azalinya dia ni satu produk yang elastik. Betul. Dan apabila dia elastik, kita boleh buat pelbagai byproduct daripada dia, pelbagai produk sampingan. Cuma untuk aerospace balloon ini, nama dia pun aerospace balloon, apabila kita gabungkan, saya sebut tadi, grafin dengan getah asli dan bentuk balloon, dan balloon ini naik ke atas, apa guna dia naik ke atas? Dia ini akan menambahkan potensi produk kita, sebab untuk apa yang kita bawa ni ke atas ialah satellite. Kalau dulu untuk kita lancarkan satellite, dia akan mendatangkan kos yang sangat tinggi, hampir 60 juta USD. Tapi dengan teknologi baru ni, dia bukan saja akan sedikit mengurangkan kos itu, dan yang paling penting ianya sustainable. Sustainability is actually the keyword untuk bisnes hari ini. Orang tak lagi tanya tentang produk yang berapa kuantiti, kualiti dan harga murah, tidak. Untuk kita berkembang ke luar negara, terutama negara maju, antara soalan utama dia akan tanya, produk kamu ni sustainable tak? Adakah ianya lestari? Daripada manakah sumber dia? Bagaimana kamu menjaga pekerja kamu dan sebagainya? Tapi dalam proses yang baru yang yang akan dilancarkan sebentar tadi, kita telah memenuhi kesemua senjang-senjang itu ataupun pillars-pillars itu untuk kita akhirnya kita nak nobatkan produk Malaysia dari getah Malaysia dari ladang ke angkasa lepas. Betapa hebatnya penggunaan, bagaimana adaptasi digitalisasi dan juga teknologi itu boleh sebenarnya pergi ke sektor-sektor yang orang kata sejak awal sunset industry, buruh nelayan, petani, semua ni macam orang pandang second class. Tapi sebenarnya kalau bercakap mengenai teknologi ni Cik Izzuan, di peringkat tertinggi di atas kita ada R&D-nya. Bagaimana belon daripada getah tu dia kembang, kuncup, naik ke angkasa dan sebagainya. Tapi di peringkat bawahan, sebab akhirnya walaupun dia mampu menarik perhatian pelaburan daripada pihak luar, mereka berada di grassroots ini ataupun mereka penuhi getah ni. Bagaimana teknologi ni mereka juga boleh bergerak ke hadapan. Maksudnya mungkinlah kalau kita bangun pagi ada alarm. Pukul 4 pagi titik-titik bunyi. Mungkin ada teknologi yang 4 pagi mesin tu dah siap turis sendiri. Dia bangun tinggal kutip je. Mungkin. Bagaimana teknologi itu sebenarnya bukan hanya pada peringkat di luar saja, di atas saja, tapi keseluruhan ekosistem getah itu sendiri dapat diimplementasikan. Benar, betul. Bila kita sebut pasal perkara ini, saya rasa dan saya yakin bahawa MRC dan kebanyakan agensi-agensi yang terlibat dalam, saya sebut pasal getah je lah, kita sedang memikirkan satu cara untuk memastikan bahawa apa yang dirasai, macam tadi saya sebut 71 bilion, tetapi penoreh getah di kampung-kampung kata kenapa 71 bilion, saya punya harga masih lagi di tahap RM2.50 1 kilo atau RM3 tak sampai. Jadi perlu satu ekosistem, pada pandangan kami dan Malaysian Rubber Council sedang mengusahakan agar semua pemain industri, semua agensi yang terlibat dalam getah harus memikirkan bagaimana kesinambungan dalam rantaian penghasilan produk. Bila kita sebut rantaian, daripada peringkat huluan, pertengahan dan hilirannya. Across sektor ni kita mesti saling peduli. Tak boleh industri tak mementingkan di peringkat pertengahan. Tak boleh orang pertengahan ambil kesempatan daripada pekebun kecil. Jadi satu holistic program sedang kami rancang, tetapi ini memerlukan kerjasama lah. Jadi saya ambil ruang ini untuk merayu semua pemain-pemain industri getah daripada huluan, pertengahan dan hiliran untuk sama-sama memainkan peranan dan memastikan sumber daya kita ni di peringkat bawah lagi terjaga. Ya, mesti ada satu plan dan perancangan yang baik apabila kita sebut pasal teknologi yang di bawah pun merasai hasil dan nikmatnya. Keseluruhan ekosistem itu. Ya, kena perlu ada begitu. Dan di MyAccess inilah antara platform ataupun kunci peluang keemasan itu dibuka apabila banyak pempamer-pempamer membuka booth reruai mereka di sini. Salah satunya nanti ada grant, padanan grant dan sebagainya. Ini juga antara peluang terbaik untuk mereka di luar sana. Kalau contoh saya ni syarikat teknologi, saya rasa macam saya nak invest kepada majlis getah ataupun peladan-peladan getah ni, boleh buat. Boleh. Contoh Tesla, syarikat teknologi buat kereta. Dan hari ini insya-Allah kita akan bercakap bukan saja dengan Tesla tetapi dengan NASA, tetapi dengan defense industry.
apabila kita mula explore kelebihan apabila getah ini dipadankan dengan bahan-bahan yang lain macam grafin. Apabila saya sebut tadi grafin ini dia 200 kali lebih kuat daripada besi, kita boleh bercerita tentang defense industry, buat bulletproof vest. Apabila kita bercakap tentang naikkan satelit, dia boleh menjaga sempadan dan sebagainya. Dan ini bukan saja digunakan dalam industri itu, tapi juga industri satelit ini telah digunakan dalam bidang perladangan juga. Bagaimana hari ini drone apabila naik ke atas, kita boleh kena pasti kalau di ladang-ladang sawit, tandan mana yang siap dipetik, tandan mana yang tidak boleh lagi dipetik dan sebagainya. Itu AI ya. Itu artificial intelligence yang sedang berlaku. Dan ini sebenarnya saya sebut adaptasi terlalu banyak. Cuma kita perlukan sokongan dan dukungan. Begitu juga dengan orang-orang muda lah saya nak sebut. Jangan takut dengan industri getah kerana dia selalu dianggap sebagai demeaning the 3D industry lah, dirty, demeaning and apa nama ni, industri yang orang tak nak buat. Tapi jangan, sebab bila kita mula adaptasi teknologi, bila you kena buat kerja dalam industri getah menggunakan drone, that is actually something that is very very exciting. Jadi inilah tugas Majlis Getah Malaysia di sebalik tugas hakiki kita untuk mempromosikan getah dan produk getah, tapi kita juga cuba untuk mengeluarkan the next product yang menjadi satu produk yang killer produk lain yang terbaru. Kita tak lagi bercakap tentang getah dan tayar sahaja. Ada additional. Kerana ini kekuatan kita. Kekuatan kita dan negara kita ni dengan kekuatan agri komoditi, sektor peladangan kita ada ladang yang luas yang cukup boleh kita produce. Kalau sayang kalau kita tak betul-betul fully utilize dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Cik Izzuan Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Getah Malaysia MRC, di atas perkongsian itu tadi, dan pastinya Haris dan juga Nabila, banyak lagi perkongsian menarik. Ini salah satu contoh bagaimana industri getah boleh berkembang seperti yang saya sebutkan tadi, dari ladang ke angkasa. Inilah yang kita mahukan, visi pandangan bagaimana agriculture ini boleh kita bawa ke peringkat global. Haris, Nabila. Sudah tentu menarik sebenarnya cerita Hakim itu, dan rasa seronok pula nak pergi kan. So bolehlah kita rancang untuk pergi nanti. Terima kasih sekali lagi Hakim Rahman yang berkongsi cerita langsung dari MyTech Kuala Lumpur bersempena dengan MyAces 2022.